Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Um, Hari ini kita sambung qala al-musannifu Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu ta'ala Asy-Syarbini rahimahullahu ta'ala ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala jazilil in'am wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu imamu kulli imamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi at-tayyibin at-tahirin salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin. Jadi dulu kita dah baca sampai asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul a'la. Sambung kata wa asyhadu wa asyhadu anna sayyidana, dan aku bersaksi. Jadi ni dua kalimah saksi ni kita panggil asyhadatain. Asyhadatani. Asyhadatain. Kalimah syahadah. Kalimah syahadah ialah kalimah penyaksian. Kalimah kita bersaksi. Maknanya kita tahu Allah Ta'ala itu Tuhan. Nabi Muhammad itu Rasul. Kita tahu. Lain daripada kita tahu, kita faham. Lain daripada kita faham, kita boleh beritahu pada orang lain. Kita sanggup beritahu orang lain. Bahkan kalau sekiranya memerlukan kepada kesaksian, kita sanggup menjadi saksi. Mengesahkan betulnya kenyataan bahawa tidak ada Tuhan yang disembah selain daripada Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan seorang rasul. Jadi ini penyaksian. Penyaksian inilah yang menyebabkan orang kafir akan menjadi muslim. Itu penyaksian besar kan. Islam ni penyaksian dia ini masuk dalam bahagian akidah lah ni. Okey. Wa asyhadu, dan aku bersaksi. Anna, bahawa sesungguhnya sayyidana, Tuhan kami. Sayyid. Sayyid ni daripada sada. Sada makna yang berkuasa. Apa nama ni, yang berkuasa, yakni fi qaumihi, yang berkuasa pada kaum. Ataupun yang banyak sokongan. Kemudian dia jadi sayyid. Sayyid asalnya sayyid atau wazan fa'il. Jadi ada pertukaran huruf di situ. Waw dengan ya, waw dijadikan huruf ya, maka jadi sayyid. Sayyid. Jadi sayyid ni kalau maknanya tuan. Sayyid, tuan. Kalau tuan saya, sayyidi. Itu jadi tuan saya. Tuan aku. Itu dipanggil tuanku. Tuanku itu raja. Jadi ini tuan. Dipanggil Nabi Muhammad SAW panggil sayyid. Sayyidina. Anna sayyidana. Sayyidana kerana dia adalah isim anna. Anna sayyidana. Kalau tak ada anna tu sayyiduna. Tapi kita orang Melayu ni banyak kata sayyidina. Sebenarnya sayyiduna tu asal. Sayyiduna. Tak apalah, tu bahasa Melayu. Sayyidina. Dia panggil sayyidina. Sebenarnya sayyiduna. Dan dia boleh jadi sayyidana dan boleh jadi sayyidina. Ikut pada kedudukan dalam ayat. Baik. Bahawa dia adalah Tuhan kami. Itu gelaran kemuliaan. Disebut Nabi Sayyidina Muhammad. As'anna sayyidana wa nabiyyana, dan Nabi kita. Bahawa Tuhan kami dan Nabi kami, makna orang yang dimuliakan, Tuhan yang mulia. Kalau kita buat surat As-Sayyid, katakanlah As-Sayyid Ahmad, contoh. Maknanya Tuhan yang mulia, Encik Ahmad. Kita panggil Encik. Itu. Ini Sayyidina, maknanya yang mulia. Encik yang mulia terjemahnya. Gitulah lebih kurang. Itu makna anna sayyidana.
bahawa Sayyidina dia adalah merupakan orang yang terhormat di kalangan kami, Tuhan kami, wa nabiyyana, dan Nabi kami. Kami bersaksi bahawa sesungguhnya Tuhan kami dan Nabi kami Muhammadan, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadat daripada Sayyidana. Jadi apa nama ni, dia jadi apa tu? Dia jadi mansub, jadi mansub. Jadi kita biasa kalau tak letak lagi anna sayyidana wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadan. Kalau gitu Muhammadan jadi isim anna. Kalau di sini Muhammadan jadi badal lah, kerana depan tu dah ada sayyidana. Sayyidah tu dah jadi isim anna. Baik. Anna, jadi kita tak terang panjang tentang Nabi, tentang Muhammad ni kerana di depan sana nanti syarih akan terangkan lebih panjang ketika membahaskan matan yang disebut oleh musannif, iaitu Syekh Abu Syuja' rahimahullahu taala. Nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Selawat ni pun kita bincang di depan sana. Sallallahu, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengucap selawat, mengucap selawat ke atasnya, kata Nabi, dan memberi salam ke atasnya. Makna selawat semua sekali nanti di depan. Kami bersaksi, saksi apa? Bersaksi bahawa Tuhan kami dan juga Nabi kami ini jadi apa? Abduhu. Dia merupakan hamba Allah. Yang pertama sekali, hamba Allah. Merupakan hamba Allah. Semua sekali dalam dunia ni manusia merupakan hamba Allah. Makhluk Allah Ta'ala ni hamba Allah. Jadi hamba ini satunya ialah untuk orang yang ada kelebihan. Jadi Nabi dekat dengan Allah Ta'ala tapi tidak jadi Tuhan. Tak jadi Tuhan. Dia jadi hamba saja. Macam Nabi Isa AS. Tidak boleh kita sampai mengagungkan dia sampai jadi dia tu jadi Tuhan. Tak boleh. Dia orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala boleh. Nah, dia jadi hamba saja. Walaupun disebut hamba di sini, tapi kata para ulama didahului dengan hamba abduhu, bahasnya ialah abduhu wa rasuluh. Anaknya rasul, pengakuan menjadi rasul. Tapi yang sebut abdun dahulu tu abduhu, hambanya, kerana hamba itu adalah merupakan tahap yang paling tinggi seorang manusia boleh capai tahap. Jadi menjadi hamba yang tulus sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu darjat yang tinggi. Ada pun hamba yang macam kita ni, hamba yang derhakanya banyak, yang lawan tuannya banyak begitu. Tapi hamba Nabi Muhammad SAW yang selalu memuji Allah Taala, takut padanya, takwanya yang sempurna, maka dia adalah kedudukan hamba yang sangat tinggi. Dan Allah Ta'ala memujinya dengan menyebutnya sebagai hambanya yang sebenar. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Antaranya Allah Ta'ala sebutkan Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba. Maksud hamba di situ ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asra bi 'abdihi, dipanggil hamba. Jadi hamba itu kata para ulama menunjukkan kedudukan dengan Allah Taala dia macam 100% lah. Maknanya hamba yang yang sempurna. Itu kedudukan yang tinggi, maka pengarang kita Syekh Asy-Syarbini letak dia dulu. Hamba dulu. Abduhu, bersaksi dia adalah hamba. Dia bukan Tuhan, dia bukan anak Tuhan, bukan. Kemudian dia hamba macam mana? Hamba yang yang mencukupi syarat sepenuhnya, yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diakui, diakui kedudukan yang tinggi. Wa rasulihi, dan dia adalah abduhu wa rasuluhu. Ini khabar. Okay, abduhu tu khabar. Khabar apa? Khabar anna lah di sini. Khabar anna abduhu ini marfu, wa rasuluhu itu ma'tuf ala abdu. Jadi abduhu wa rasuluhu, dan rasulnya. Apa beza Nabi dengan Rasul? Itu di depan sana akan ada pembahasan. Jadi derajat Nabi dengan derajat Rasul dari segi kedudukan dengan Allah Taala, mana yang lebih tinggi kedudukan.
Itu ada perbahasan lah. Maka Nabi lebih tinggi kedudukannya kerana orang yang jadi Nabi itu ialah orang yang dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasul itu dia jadi terima wahyu daripada Allah Taala jadi Nabi. Kemudian kalau dia menyampaikan pada siapa? Menyampaikan pada manusia ke jadi Rasul. Begitu. Jadi kaitan dengan Allah Taala itu dipanggil Nabi, menerima wahyu. Kaitan dengan manusia itu menyampai pada manusia. Oleh kerana itu derajat dengan Tuhan adalah lebih tinggi. Itu oleh kerana itu dipanggil Nabi Muhammad. Jarang kita dengar Rasul Muhammad. Nabi maknanya gelaran itu adalah lebih tinggi darjatnya, diberi jadi Nabi. Walaupun banyak kita ingat Rasul lah, yang itu kerana Rasul ni, Nabi itu ramai, Rasul itu sedikit. Tapi ditengok dari segi hubungannya, itu setiap Rasul dia mesti Nabi. Setiap Rasul mesti Nabi. Jadi kenabian itu adalah darjat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul pula kaitannya ialah dia menerima wahyu pada Allah Taala, dia menyampaikan. Wa safiyuhu, safiyu dengan makna safaun, maknanya yang dipilih lah. Di sini safiyuhu tawazan, safiyun ya tawazan berfa'il lah, fa'il maknanya dengan makna isim maf'ul. Safiyuhu, safiyuhu orang pilihan, maknanya orang yang Allah Ta'ala pilih. Allah Ta'ala pilih maknanya yang terbaik lah, itu maknanya wasafiyuhu, yang dipilih di kalangan orang-orang yang terbaik. Wasafiyuhu merupakan orang yang dipilih, orang yang istimewa pada Allah Ta'ala. Wa khaliluhu, khalil makna kekasih. Jadi dipakai khalil, tak pakai habibuhu. Jadi pada di kalangan kita kata muhasyi, kalangan muhasyi ni bincang kenapa sebut khalil tidak ada sebut habib. Jadi Rasulullah panggil Khalilur Rahman, Khalilur Rahman wa habibuhu. Khalil dengan habib, dua-dua itu maknanya kekasih. Cuma khalil ni mana tinggi, martabat mahabbah ke martabat khullah. Yang masyhurnya ialah Ibrahim Khalilullah, Musa Kalimullah. Nabi Muhammad SAW dia memberitahu dia Khalil, dia Khalilullah, kekasih Allah, Habibullah. Baik. Jadi dia panggil Khalilullah. Maka kata para ulama, al-khullah adalah lebih tinggi. Lebih tinggi, kekasih yang lebih tinggi, iaitu yang memenuhi jiwanya, makna kekasih sepenuh hati. Khalil bermakna Khalil, kekasih sepenuh hati. Darjatnya lebih tinggi daripada Habib. Jadi kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala itu di dalam kitab dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi yang menyebut Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan ramai orang tersilap faham. Dia ingat bahawa Ibrahim adalah merupakan Khalilur Rahman, adapun Nabi Muhammad SAW Habibuhu, itu silap. Yang betulnya ialah semua nabi-nabi dan rasul-rasul adalah merupakan khalil dan merupakan habib kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi darjat al-khullah dan mahabbah lebih lagi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi darjat khullah Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih tinggi daripada Nabi Ibrahim. Itu perbahasan, ya. Itu perbahasan. Jadi disebut Khalil, bukan sebarangan lah, itu maknanya Khaliluhu, merupakan Nabi Muhammad itu merupakan kekasih Allah. Khaliluhu, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, kekasih yang lebih daripada Habib, ya, Habib. Khalil maknanya kekasih, maknanya yang dikasihi, atau wazan fa'il juga tadi, tapi dengan makna isim maf'ul. Macam Habib juga lah. Habib bermakna mahbub. Imamu kulli imamin. Imamu kulli imamin. Dia abduhu. Kemudian dia juga merupakan imam. Imam, dia apa ini panggil imam, maknanya orang yang yu'ammu, yang diikuti, ya, yang diikuti. Muqaddamun ala kulli muqaddamin.
orang yang didahulukan daripada segala orang yang didahulukan, dipanggil imam. Tapi oleh kerana kita tak sebut Nabi Muhammad tu jadi imam, ya, kerana dia ada derajat lebih lagi. Ya. Kalau kita orang yang ada datuk, punya ada Tan Sri, ya, maka kita sebut Tan Sri lah, tak sebutlah datuk. Ya. Kerana Tan Sri itu dah lebih tinggi pada datuk. Gitu. Jadi Nabi itu dah tinggi kedudukannya, tak sebut lagi dia sebagai imam. Tapi bila kita ada mazhab-mazhab, dia panggil Imam Asy-Syafi'i, ya. Dia panggil Imam Abu Hanifah An-Nu'man, panggil Imam Malik, panggil Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi itu imam-imam. Sahabat juga merupakan imam-imam. Imam maknanya ikutan, menjadi ikutan. Imam semayang satu hal juga. Imam pemerintah pun ia juga imam. Imam dalam bidang ilmu pun ia juga. Maka Nabi Muhammad SAW bukan imam semua sekali. Imam semayang pun dia. Imam ketua negara pun dia. Itu dia. Imam dalam bidang ilmu pengetahuan pun dia juga. Itu dia. Jadi dia lah ikutan kepada semua orang-orang Islam. Imam kulli imam. Jadi imam-imam yang lain tu ikut dia. Jadi kalau orang kata kita ikut mazhab Syafi'i, adakah kita tidak mengikut Nabi Muhammad SAW? Maka jawabnya Imam Asy-Syafi'i itu dia imam lah, tapi dia ikut pada imam dia lagi. Apa dia? Imam dia lagi Nabi Muhammad SAW. Itu berasal pada Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW. Bukan dia buat sendiri, tak boleh. Itu salah faham orang lah. Pasal apa kita ikut mazhab? Jadi, bukan makna kita ikut mazhab, makna kita lawan Nabi. Mazhab ni lah nak memahami, memahami macam mana pada nama ni Nabi nak suruh buat macam mana. Kalau begini, maksudnya Nabi nak suruh buat macam ni. Itu maknanya. Maknanya mazhab ni membantu kita nak ikut Nabi dengan cara yang betul. Kalau tidak, kita tersalah faham. Tersalah faham, jadi kita rasa kita ikut Nabi, rupanya kita bercanggah dengan Nabi SAW. Jadi mazhab ni, imam mazhab dia mengikut Nabi SAW. Tak ada kalangan mazhab ni yang lawan Nabi, tak boleh lawan Nabi. Nak lawan macam mana? Jadi mazhab-mazhab fiqh ni ialah mengkaji Al-Quran dan Sunnah supaya kita boleh ikut dengan betul. Tak ada hadis Nabi yang sahih, yang soreh, kemudian kita lawan, mazhab lawan. Tak ada yang macam tu, tak ada. Percakapan yang begitu tidak betul. Tak ada dari segi wakilnya, tidak ada yang berlaku. Ni mungkin disebut ni sebagai apa? Sebagai nak bagi isyarat, bagi isyarat. Imamu kulli imam. Bukan imam kepada setiap imam. Setiap imam yang lain. Itu Nabi Muhammad SAW. Jadi disebutkan beberapa sifat. Yang nak jadi orang Islam pun yang kena kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW merupakan Rasulullah. Rasulullah itu masuk Islam dengan sebab yang demikian. Kalau anak-anak orang Islam itu dah jadi Islam dengan hukum at-tabi'iyah, hukum mengikut, mengikut. Kalau salah seorang daripada ibu bapanya Islam, maka anaknya Islam. Kalau orang kafir nak masuk Islam, maka dia mengucap syahadat. Wa ala alihi wa ashabihi, dan juga selawat dan salam juga ada maknanya. Itu di dalam sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan. Walaupun jumlah itu jumlah khabariyah dari segi ilmu balaghah, tapi maknanya ialah insya'iyah. Itu maknanya doa. Doa. Kalau terjemah biasa ayat penyatanya, Allah Ta'ala berselawat ke atas Nabi dan mengucap salam ke atasnya. Itu ayat penyata. Tapi yang di sini dikehendaki ialah kita sebut Allah Ta'ala berselawat dan mengucap salam. Jadi kita terjemah dalam bahasa Melayu, kita kata semoga. Itu dengan makna nak cover makna insya'. Insya' makna kita minta dengan Allah Ta'ala dengan cara doa. Minta yang lebih tinggi kita panggil minta dengan Allah Ta'ala, dipanggil doa. Sebut begitu ayat penyata bermaksudnya ialah doa. Jadi kita orang Melayu biasanya terjemah semoga. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berselawat ke atas Nabi SAW dan mengucap salam ke atas baginda. Dan juga ke atas. Ni makna wa ala alihi, dan juga ke atas keluarganya. Selawat. Jadi selawat ni boleh pada Nabi sajalah. Tapi orang lain boleh, tapi kena selawat pada Nabi, itu rentetan saja. Allahumma salli ala ashabin Nabi, jadi tak boleh lah begitu. Dengan Nabi Muhammad tabi'i bolehlah mengikut. Mengikut Nabi Muhammad,
Mana ditambah di ujung ni boleh. Itu makna. Jadi ini berselawat dan juga bersalam, mengucap salam ke atas baginda Rasulullah SAW dan juga ke atas keluarga ahli, keluarga Nabi. Jadi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi ni dari segi bagi zakatnya ialah Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib. Muttalib. Bani Hashim dengan Bani Muttalib. Yang mana itu ada 4 orang anak. Jadi Hashim, Hashim dan Muttalib, kemudian Abdul Syams dan Naufal. Jadi dua ni Bani Muttalib dan juga Bani Hashim ini yang mendukung Nabi SAW ketika dakwahnya. Abdul Syams kebanyakannya dan Naufal ni kebanyakannya pada masa itu. Pada masa itu. Mereka itu menentang Nabi Muhammad SAW. Nanti ada perbahasan ni lah. Depan sana ada detail lagi. Jadi kita tak bahaskan panjang wa ala alihi atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabihi dan sahabat-sahabat. Sahabat Nabi. Ashab ni jamak pada sahibun. Sahibun jamak jadi ashab. Jadi sahibun ada yang kata dia daripada sahabiyun. Jadi sahabiyun jamak dia sahabiyun. Sahabiyun. Gitu. Tapi jamak pada sahib tapi maksudnya ialah sahabi. Sahabi maknanya sahabat lah. Sahabat. Jadi sahabat ni ada istilah ni lah. Kita bersahabat dan berkawan. Itu dalam bahasa Melayu. Jadi ni sahabat ni satu taraf ni, satu gelaran. Dalam kemuliaan macam Datuk Jabatan Seri jugalah. Okey. Jadi makna sahabat itu ialah orang yang dia banyak istilah lah, kita ambil istilah daripada umum daripada ahli hadis, iaitu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam. Orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah berjumpa walaupun seketika, walaupun ketika kecil. Gitu. Ini satu istilah lah. Istilah ulama usul fiqh makna suhbah tu lain pula. Dia ada syarat-syarat panjang. Jadi kita pakai yang umum dulu. Orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu itu bertemu dalam keadaan apa namanya? Bukan dalam mimpi lah, bertemu betul. Itu dia. Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi. Kemudian dia berjumpa dengan Nabi dan dia beriman. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab jumpa juga Nabi tapi dia tak beriman, tak panggil sahabat. Dia berjumpa dengan Nabi, kemudian dia tidak beriman, dia tidak panggil sahabat. Ada orang yang jumpa dengan Nabi tidak beriman. Lepas daripada Nabi wafat, dia pun beriman. Itu pun tidak dipanggil sahabat. Dia duduk zaman Nabi, ada zaman Nabi ada, dia ada, tapi masa Nabi ada dia tak beriman. Lepas Nabi dah tak ada baru dia beriman, dia tak jadi sahabat. Dia dipanggil mukhadram. Jadi apa nama ni? Mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam, dan mati di dalam Islam. Itu syaratlah. Kalau dia orang yang murtad tidak dikira sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Walaupun dia bertemu dengan Nabi, walaupun dia beriman dengan Nabi ketika Nabi ada, kemudian dan Nabi tak ada, dia murtad, maka tidak dikira sahabat. Itu maknanya. Itu gelaran yang sangat tinggi. Kedudukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan kedudukan yang hebatlah. Allah Ta'ala, orang yang Allah Ta'ala pilih pada zaman itu, mereka lah yang berjuang menyampaikan Islam kepada kita ini, sampai pada kita ini. Jasa mereka itu besar sekali. Kubur mereka itu di seluruh dunia. Kubur mereka itu jauh daripada Mekah dan Madinah, banyak juga kubur yang jauh, kerana menyebarkan Islam. Walaupun mereka kasih kepada Rasulullah SAW, tapi mereka mencari kelebihan dakwah, menyampaikan risalah Rasulullah SAW sampai ke hujung dunia. Jadi itu ashabihi, sahabat Nabi SAW. Wa azwajihi,
Tapi bukan semua sahabat ni riwayat hadis, bukan ya. Ada sahabat yang meriwayatkan, ada sahabat tidak meriwayatkan hadis. Ya. Jadi ada yang banyak meriwayatkan hadis, ada yang tak banyak. Ada di kalangan sahabat ni yang faqih, ada yang tidak faqih. Ada di kalangan sahabat yang beri fatwa, ada yang bertanya fatwa. Itu semua sekali. Kalangan sahabat. Termasuk di kalangan sahabat ialah isteri-isteri Nabi dikit sahabat. Sahabat perempuan ni dipanggil sahabiyah. Ada sahabiyat. Jadi umum lah ni. Dalam bahasa Arab pakai ashab lelaki, maknanya yang perempuan pun masuk sekali. Wa azwajihi, dan juga selawat dan salam juga ke atas isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni jadi ada beberapa pendapat ya, pendapat. Ada yang Nabi kahwin akad saja. Ada yang Nabi kahwin akad dan bersama dengan. Ada juga Nabi yang dia akad saja kemudian bercerai. Ada juga ada yang akad saja kemudian tak jadi pun ada juga. Jadi lebih kurangnya yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, yang Nabi kahwin itu yang jadi isterinya, yang diakui dengan maknanya tidak ada khilaf, maknanya ya. Tak ada khilaf. Khilaf macam mana? Khilaf dia itu dikira sebagai isteri atau tak isteri. Itu ada perbahasan ni lah. Jadi ada 11. Jadi bila Nabi wafat dia tinggalkan 9 orang. Jadi di kalangan yang 11 itu bersama dengan Nabi, tapi masa Nabi hidup lagi mereka sudah meninggal. Itulah Khadijah bintu Khuwailid, Khadijah. Dan juga Sayyidah Zainab, Zainab bintu Khuzaimah, Zainab bintu Khuzaimah. Itu yang yang meninggal awal. Ada pun yang baki yang 9 itu yang ada lepas Nabi wafat, mereka masih ada lagi. Lebih kurangnya isteri Nabi ialah ada 9 orang, 9. Khadijah, kemudian Saudah binti Zam'ah, kemudian Aisyah. Dan ikut giliran, saya tak ingat sangat giliran itu. Jadi Hafsah, Hafsah anak Sayyidina Umar, Sayyidatuna, kita panggil perempuan Sayyidah. Jadi Sayyidatuna Hafsah. Lepas Hafsah itu Zainab. Zainab ni ada 2. Itu Zainab bintu Khuzaimah tadi. Kemudian Zainab bintu Jahsy. Zainab bintu Jahsy ni cerita dia panjang dengan Zaid bin Harithah, itu panjang ceritanya. Kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada Ummu Salamah, namanya Hindun. Dan ada Ummu Habibah, namanya Ramlah. Ini anak pada Abu Sufyan. Kemudian ada Juwairiyah ni daripada perang Bani Mustalik, kahwin. Kemudian ada Safiyah bintu Huyai bin Al-Akhtab, ini pemimpin Yahudi. Kemudian ada Safiyah, dan ada satu Safiyah binti Huyai. Kemudian Maimunah, sekali Maimunah Al-Hilaliyah. Itu 11, yang tinggal 9. Kemudian Maria Al-Qibtiyah, kebanyakan ulama menyatakan dia adalah merupakan hamba lah, hadiah daripada Al-Muqawqis, maka tidak dimasukkan dia di kalangan isteri Nabi yang 11. Kemudian ada lagi yang yang dikhilafkan seperti Raihanah dan beberapa orang. Jadi kita berselawat juga ke atas, semoga selawat dan salam juga ke atas isteri-isteri Nabi. Ini dipanggil Ummahatul Mu'minin. Ummahatul Mu'minin. Ini pelik sikit, ummahat. Jadi ummahat. Jamak apa? Jamak muannas salim. Tapi jamak muannas salim ni ialah tambahan alif dengan ta saja. Tambahan diakhiri dengan alif dan ta. Tapi ini ditambah huruf ha sekali. Jadi ummahat. Kerana itu dipanggil, istilah untuk ahli nahwu dipanggil mulhaqun bi jam'i al-muannas as-salim. Itu dari segi hukum i'rab mengikut jamak muannas salim. Walaupun dia bukanlah mencukupi syarat kalau kira untuk menjadi jamak muannas salim yang sebenarnya, kerana ada tambahan sedikit. Ummahat maknanya ibu-ibu pada orang mukmin. Ibu yang macam mana? Ibu dari segi kehormatan.
Bukan ibu dengan makna apa nama ni, kita dengan aurat dengan ibu kita itu maknanya ringan lah, Tapi dengan Ummahatul Mukminin lagi berat, lagi berat. Maksudnya penghormatan. Penghormatan. Dan juga maknanya kita tak boleh berkahwin. Umat tak boleh berkahwin dengan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun selepas ketiadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun yang diceraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu berkenaan dengan isteri-isteri Nabi. Kemudian orang yang apa nama nak menghina Islam pula, dia kata Nabi ni dia kahwin aman. Nabi ni kahwin aman. Dia ni kuat nafsu dan seumpama. Jadi yang ni semua perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebab-sebab, ada hikmah dakwah yang panjang. Sebab-sebab itu satu. Kalau Nabi ni dia orang yang memanglah orang yang nak jenis apa nama ni, ikut nafsu dia, bukanlah ketika umur dia ketika umur dia dah 50 tahun dah baru dia kahwin aman. Dia jadi Nabi ketika umur 40 tahun bersama dengan Khadijah. Khadijah. Kemudian dah 3 tahun Khadijah wafat, baru Nabi kahwin dengan Saudah. Kemudian ada kahwin yang lain. Semuanya ada sebab-sebab dan ada kisah-kisah. Antara buku yang bagus menerangkan tentang ini tentulah buku Syekh Muhammad Ali As-Sabuni tentang isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cara-cara bagaimana kalau kita nak menjawab tuduhan orang-orang yang bukan Islam pada isteri-isteri Nabi. Jadi Nabi yang benar ini sentiasa diusahakan oleh orang kafir dan orang yang memusuhi Islam untuk menyakitinya. Antaranya ialah dengan menyakiti isteri-isteri baginda Rasulullah SAW, maka kita orang-orang Islam adalah mempertahankannya. Wa dzurriyyatihi at-tayyibin, dan zuriat keturunannya yang baik-baik, at-tahirin, yang apa nama, yang suci, maksudnya suci jiwa mereka itu. Itu ada berkenaan dengan ayat Al-Quran, li tahhirakum tathhira. Jadi zuriat keturunan Nabi ni, zuriat dia pula keturunan dia adalah daripada Khadijah, daripada Khadijah. Adapun isteri yang lain tidak melahirkan anak. Khadijah saja yang melahirkan anak. Kecuali Maria. Maria melahirkan Ibrahim. Jadi anak Nabi itu ada 7 orang. Ada orang buat ini lagu, saya tak ingat. Jadi anak Nabi itu ada 7 orang. 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Kalau ikut pada giliran dia, maka mula dengan anak dia, nama dia lelaki Al-Qasim. Al-Qasim fa Zainabu. Lepas itu Zainab. Fa Ruqiyah. Lepas itu Ruqayyah. Ruqayyah. Fa Fatimah. Lepas itu Fatimah. Fa Ummu Kulthum. Lepas itu Ummu Kulthum. Fa Abdullah. Lepas itu Abdullah. Fa Ibrahim. Lepas itu Ibrahim. Adapun anak-anak Nabi yang laki-laki semuanya wafat sebelum daripada balik semua sekali. Itu yang dimaksudkan dengan ayat Quran. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Tidaklah Nabi Muhammad SAW itu merupakan bapa kepada salah seorang daripada lelaki dewasa di kalangan kamu. Allah Ta'ala dengan hikmahnya, maknanya tak ada anak laki-laki dia yang sampai balik. Jadi keturunannya daripada Fatimah. Fatimah berkahwin dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dia berkahwin dengan Fatimah, tak kahwin lain lagi lah. Sehinggalah Fatimah meninggal dunia. Barulah ada keturunan dia kahwin dengan yang lain pula. Jadi daripada Hasan dan juga Husin. Ini kita dikenali keturunan mereka dengan Sayyid. Sayyid. Dan juga Syarif. Setengah menyatakan orang keturunan Hasan dipanggil Syarif. Keturunan daripada Sayyidina Husin dipanggil Sayyid. Itu Allah Alam lah. Itu ada dia punya susur galur keturunan Nabi Muhammad SAW. Itulah. Itu zuriat. Zuriat keturunan Nabi SAW. Jadi zuriat keturunan Nabi ini dalam sejarahnya pelik juga. Jadi oleh kerana orang sayang dan dikasih pada keluarga Rasulullah SAW, dalam politik itu mereka itu cuba dijauhkan daripada mendapat kuasa kerana sokongan yang mereka dapat. Ini kisah yang sedih lah dalam sejarah. Dalam sejarah kita tidak panjangkanlah kisah itu.
Jadi pada zaman kerajaan Bani Umayyah mereka pun dibimbangi akan rampas kuasa. Pada zaman Bani Abbasiyah pun mereka dibimbangi akan rampas kuasa. Maka ditekanlah mereka ini, ya, ditekan. Tapi orang macam mana pun masyarakat orang Islam mengasihi keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya keturunan dia yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna. At-tayyibin at-tahirin. At-tayyibin at-tahirin. Salatan wa salaman. Kami berselawat dan mengucap salam ke atas Nabi dan ke atas sahabat dia, ke atas keluarga dia, ke atas isteri dia, ke atas keturunan dia. Dengan selawat yang macam mana? Salatan wa salaman, dengan suatu selawat dan juga salam daimai yang berkekalan. Ucapan kami itu mudah-mudahan doa kami itu berkekalan. Sebut sekali, tetapi harap-harapnya dua-dua selawat dan salam itu hal keadaannya berkekalan, mutalazimain, dan saling saling berkaitan di antara selawat dan salam itu ila yaumiddin, sehinggalah hari kiamat. Itu maknanya sepanjang masa lah mudah-mudahan berselawat kami ini Allah Ta'ala panjangkan dia sehinggalah sampai ke hari kiamat. Itu kita doakan selawat. Apa makna selawat tadi? Maknanya Allah Ta'ala menurunkan rahmat. Pada Allah Ta'ala maka menurunkan rahmat kepada semua sekali. Yang disebut di atas. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ila yaumiddin. Jadi daimaini ikut para ulama nahwu nyatakan yang sesuainya dia menjadi hal, menjadi hal istilah apa nama ni, tidak dia itu menjadi sifat, menjadi hal kepada salatan dan juga salam. Jadi untuk hari ini sampai di situ dahulu. Jadi yang suka guna ayat salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin, salah seorang daripada guru saya semasa belajar di Universiti Islam antarabangsa, iaitu Syekh Husamuddin, Ustaz Husamuddin Al-Misri. Jadi dia selalu bila dia mulakan kelas itu baca alhamdulillah salatan wa salaman wa salli wa sallim, kemudian salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin, ila yaumil ba'thi wad din, ila yaumiddin. Ini maknanya dia mungkinlah dia mengambil petikan daripada kitab kena ni barangkali lah. Okay, ini ramai juga para ulama yang gunakan ini, tapi yang saya ingatlah kalau apa nama ni Ustaz Husamuddin itu dia memang selalulah sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil. Sampai situ dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.